Hai, Assalamualaikum. Hari ini remaja akan mengupas isu viral yang baru-baru ini berlaku di antara syarikat penghantaran kurir dan yang katanya mempunyai masalah dengan para pekerja. Ia secara tidak langsung memberi impak kepada masyarakat, khususnya buat peniaga dan juga pelanggan. Jadi mungkin ada di antara kita yang ingin tahu apakah hak kita sebagai pengguna ataupun pelanggan, di mana jika barang yang kita hantar tu mungkin ada masalah ataupun orang kata tak sampai ke ataupun rosak ke. Jadi mungkin ada yang nak tahu adakah mereka boleh menuntut ganti rugi kepada syarikat penghantaran kurir itu. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang peguam litigasi, Puan Nadirah Zulkarnain. Apa khabar Puan? Yeah. Baik, okay. Alhamdulillah. Okay, so kita orang kata lebih mesra panggil Didi boleh panggil Didi. Adakah pelanggan berhak untuk mendapatkan ganti rugi daripada syarikat penghantaran barang ke atas parcel mereka yang mungkin tak sampai ataupun rosak? Kita kena tengok who are the parties to the contract. Ya, kita kena tengok, okay, first kali contract services tu yang kita boleh lihat sini adalah di antara pihak penghantar barang dan juga seller, ya, seller yang menjual sesuatu produk tu. So seller ni menggunakan perkhidmatan syarikat penghantar tu, dan di situ kita nampak ada kontrak di situ. Dan juga lagi satu adalah di antara purchaser ataupun pelanggan yang telah membeli barangan daripada pihak penjual tadi. Jadi kalau dalam situasi yang sebegini, bila mana barang rosak, apa yang perlu dilakukan oleh seller itu sendiri adalah kalau selepas dia menerima aduan daripada pihak pembeli, dia yang sendiri kena buat laporan, ya, buat laporan, kena buat aduan ke syarikat penghantar barang tersebut. Sebab saya tengok ada beberapa polisi lah di antara yang dikeluarkan oleh salah seorang ataupun salah satu syarikat tu, dia mengatakan bahawa kalau ada kehilangan ataupun kerosakan, ya, perlu dibuat dalam masa 48 jam aduan tersebut. Boleh maksudnya daripada pihak pembeli atau pelanggan tu, dia boleh minta lah ganti rugi daripada pihak seller sekiranya barang yang diterima tu rosak. Tapi saya nak kongsikan di sini, ya, dalam kita mengatakan tentang kerosakan barang dan sebagainya, kita perlu juga sebagai seller kena tahu apakah terma-terma yang terkandung di dalam suatu orang kata terma yang disediakan oleh pihak syarikat tu sendirilah. Sebab kalau kita tengok, dia akan ada klausa mengatakan bahawa pihak syarikat tidak akan bertanggungjawab sekiranya barang tersebut rosak, ya, yang diakibatkan oleh contributory negligence ataupun kecuaian oleh pihak seller, yang mana mungkin kalau katalah barang tu barang yang mudah pecah, ya. Kemudian pihak seller tak balut betul-betul. Tak balut dengan orang kata dengan sempurna dengan menggunakan plastik atau bubble wrap lah, sebagai contoh. Jadi bila mana berlaku damage kepada barang tersebut, pihak penghantar mungkin akan membayar, dia takkan membayar ganti rugi sepenuhnya. Mungkin lihat kepada berapa banyaklah percentage yang diperuntukkan oleh pihak syarikat tersebut. Jadi this is very important lah. Kita sebagai seller, kita kena make sure kita comply dengan terms, dan juga sebagai pelanggan kita pun kena tahu juga bila mana barang tu rosak, yang paling penting sekali adalah dapat barang, ambil gambar. Kita kena ambil gambar sebagai apa? Sebagai bukti bahawa look, barang kita terima tu ada defektif. Buat apa tu, semua tindakan tu dalam masa, kalau boleh jangan melebihi daripada 2 hari lah. Sebab kita tak nak bila mana kata nanti kita kata terlalu lama, oh itu adalah disebabkan kecuaian kita sendiri, macam tu. Macam mana kalau dah buat report? Sebab kalau kita baca dekat komen-komen, ramai cakap dah report tapi the action daripada action daripada pihak ni lah. Pengguna ni boleh buat. Okey, kalau sebagai pengguna, mungkin katalah dia dah buat
aduan kepada pihak penghantar barangan, ataupun mungkin dia dah buat jugalah aduan kepada seller, tapi sebab macam saya kata tadi lah, dalam hal ni pihak yang bertanggungjawab yang sepatutnya membuat aduan adalah bagi pihak seller itu sendiri, sebab kontrak tu adalah di antara seller dan penghantar barangan tersebut. Jadi pihak seller tu boleh membuat aduan ke tribunal pengguna. Tribunal pengguna tu adalah suatu tribunal yang mana mereka akan mendengar segala masalah yang berkaitan dengan kalau ada kerosakan barangan, ya, apa-apa tuntutan pengguna lah yang mana tidak dapat diselesaikan selepas aduan, ataupun mungkin ada attempt ataupun usaha-usaha dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi daripada pihak yang berkenaan lah. Kiranya tribunal pengguna ni dia sebagai salah satu alternatif, ya, selain daripada pihak pengguna terus ke mahkamah sivil dan sebagainya. Dia boleh gunakan medium tribunal pengguna ni untuk apa-apa masalah berkenaan dengan tak puas hati berkenaan dengan barangan, mungkin kualitinya tidak seperti mana yang dijanjikan oleh pihak seller, mereka boleh buat aduan ke tribunal pengguna. Ada juga yang macam viral baru-baru ni, bila dia kata parcel dia telah dibuka dan dia beli barang kemas dan barang kemas tu hilang. Jadi kalau barang-barang macam tu, macam mana pula, ataupun adakah dia atas tanggungan risiko sendiri kerana pengguna itu membeli barang yang orang kata apa, kadang-kadang berharga. Lepas tu kadang-kadang kita beli TV pecah. Jadi kita pun maksudnya macam mana, perlu ke ada satu risiko yang kita perlu tanggung dalam situasi macam tu? Betul Lain. Tu memang saya setujulah. Macam sebagai pengguna, kita pun kena tahu hak dan liability yang bakal timbul kan, kalau daripada segi, kalau kita tahulah barangan tu memang barangan yang mahal, dan kalau kita rujuk juga kepada terma-terma bagi penghantar barangan tu, ada juga certain terma tu yang exclude liability dia. Sekiranya bisa kata berlaku barangan yang dihantar tu melibatkan contohnya macam barangan kemas, ya, yang lebih berharga, yang memiliki nilai yang lebih tinggi, mereka tidak akan bertanggungjawab sebenarnya. That is actually an example exemption clause lah dalam tu. Tapi walaupun sebegitu, kita sebagai penghantar barangan, kita ada satu yang di bawah undang-undang dipanggil fiduciary duty lah. Maksudnya kita perlu memastikan bahawa barangan yang telah diberikan ataupun yang telah diamanahkan kepada kita perlulah dijaga dengan baik, sebaik yang mungkin, kerana apa-apa kerosakan tu ataupun ganti rugi tu nanti akan berbalik pada kita lah, kita yang kena dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kalau in terms of barang-barang yang macam emas atau kita tahulah kalau memang hilang, memang boleh menyebabkan kerugian. Kalau boleh, kita cubalah guna medium yang lain. Kita kena tahu hak kita juga dari segi undang-undang. Bisa kata kalau memang ada berlaku kerosakan ataupun ada rasa tak puas hati terhadap barangan tersebut, kita kena inform, ya, ambillah bukti-bukti yang kukuh lah. Maksudnya kalau macam kita rasa this is bukan barang yang sepatutnya diserahkan kepada kita, this is not something yang macam kita diterangkan ataupun berdasarkan kepada representasi seller tu, maka kita boleh buat aduan kepada seller. Dan kalau misalkan seller tak ada apa-apa maklum balas, maka seperti mana yang saya katakan tadi, kita boleh melaporkan ke tribunal pengguna lah. So kesimpulannya lah, kita nak cakap kita rasa masing-masing perlu tahu hak mereka, kan, hak sebagai pengguna, hak sebagai pekerja dan juga hak sebagai peniaga. Jadi diharap perkongsian ini sedikit banyak dapat memberi pencerahan kepada kita semua, dan terima kasih saya ucapkan kepada Nadira Zulkarnain kerana sudi meluangkan masa dengan remaja, dan diharap agar perkongsian ini dapat memberi gambaran jelas ataupun menjawab persoalan yang selama ini mungkin masyarakat kat luar sana tertanya-tanya. Terima kasih.